Sekarang kita mau sambung penggunaan pronouns apabila dicampur dengan verb to be. Alright, singular pronoun he, she, it, dan plural pronouns you, they, we. Okay. Untuk he, she, it, okay, oleh kerana dia singular, kita kena guna verb to be is. Okay, is. Manakala plural pronoun, oleh kerana dia ramai, lebih pada satu, kita kena guna are. Okay, kita kena guna is untuk singular kalau ayat itu adalah ayat present tense, manakala kita menggunakan are untuk plural pronouns jika ayat itu present tense. Jika singular pronoun ini digunakan dalam ayat past tense, is akan bertukar menjadi was. Saya tulis dengan dakwat lain, warna lain. Is akan bertukar menjadi was, dan are untuk past tense akan bertukar menjadi were. Were. Alright. Cuba kita tengok dalam ayat. Ayat. Contoh ayat simple present untuk singular pronouns. Contohnya kita ambil he, perkataan ataupun pronouns he. Example ayat, he is a boy. Ayat yang simple. Penggunaan pronouns di sini adalah he. Pronoun yang kita guna adalah he, manakala verb to be-nya adalah is. Kita guna pula contoh pronoun yang lain, iaitu it. It, a cat. It is a cat. Jadi kita guna verb to be is, kerana it ini adalah singular, sama dengan he. Alright, jadi verb to be yang sesuai untuk he dan it adalah is untuk ayat ini. Untuk ayat ini. Jadi kita tahu he digunakan kata ganti nama kepada manusia lelaki. Manakala it digunakan kata ganti nama kepada haiwan atau benda. Alright. Kita cuba pula menggunakan verb to be dengan ayat plural pronouns. Kita gunakan ayat lain menggunakan plural pronouns. Contohnya, katakanlah kita ambil plural pronoun you. You are students. You are students. Jadi you adalah plural pronouns, so kita kena gunakan verb to be are. Jika ayat ni present, simple present. Kalau ayat ni past tense, kita kena tukar are kepada were. Right. Bila kita menggunakan verb to be are, automatically noun di sini kita kena letak s. Tu cerita nouns. Nanti saya ajar tentang nouns pula. Saya akan cerita kenapa dia ada s, kenapa dia tidak ada s. Alright. Sekarang ni saya akan cerita tentang pronouns dulu. Pronouns. Alright. Kita ambil pronouns yang kedua, iaitu they. They. Mereka. Mereka are women. Kata ganti namanya adalah they, mereka, dan verb to be adalah are. Saya nak bagi tahu bahawa you, they, we, plural pronoun ini
you, they, we plural pronouns ini tak boleh menggunakan verb to be is atau was. Dia hanya boleh menggunakan verb to be are untuk simple present, dan bila ayat itu past tense, you, they, we kena guna were kalau ayat tu past tense. Alright. Jadi ini adalah kaitan antara pronouns singular dan plural campur dengan verb to be, iaitu is, are, was, were, am. Alright. Macam mana pula singular pronouns dan plural pronouns berjumpa dengan verb to be am, ya? Am. A-M-M. Sebagaimana kita tahu, I adalah pronouns, tetapi dia tidak boleh masuk dalam plural sebab I ni adalah satu. Seorang. I digunakan kepada pronouns untuk seorang. Jadi, penggunaan verb to be I, walaupun dia seorang, tak boleh kita gunakan I is. I, kita gunakan verb to be is, tak boleh. Jadi, apa yang boleh digunakan dengan I? Okay, yang boleh digunakan dengan I hanyalah verb to be am. Okay, verb to be am. Kecuali ayat tu ada pronouns I dan ayat tu adalah simple past tense. Okay, simple past tense. Contohnya, I am a boy. Okay, I am a boy. Ini ayat simple present. Kalau ayat tu simple past, I tak boleh lagi guna am, dia kena guna was. Jadi, I was a boy. Okay. Contoh saya, dulu saya kanak-kanak lelaki. Sekarang orang tak panggil saya kanak-kanak lagi. Jadi saya penggunaan was tu menunjukkan bahawa ayat ini adalah past tense. Okey. Masa zaman saya kecil dulu, saya adalah kanak-kanak lelaki. Tapi sekarang sudah tak kanak-kanak lagi, dah lelaki dewasa. Jadi I am a boy ayat simple present, iaitu ayat masa sekarang. Manakala I was a boy maksudnya merujuk kepada saya masa dahulu. Kita panggil past tense. Alright? Okey, itu saja.